Untuk example 14. Rationalize the denominator and simplify each of the following. So dia nak suruh simplify. So 1 over 5 square root 3. Okay. Bila nak permudahkan, kita darabkan dengan denominator. Kita darab, kalau dia simbol, dia pecahan single begini, kita darabkan dengan denominator. So denominator dia adalah 5 square root 3. Atas pun sama, 5 square root 3. Okay, sebenarnya kita tak ubah pun nilai ini. Sebab sebenarnya kita darab dengan satu je. 5 set 3, 5 set 3 ni sebenarnya satu. So satu darab dengan nilai asal dapat nilai asal. So kita tak ubah pun sebenarnya kita punya nombor ni. Kita nak permudahkan sahaja. Jadi macam mana cara nak permudahkan? Darabkan dengan denominator dia. Sebab ada set. Darabkan dengan denominator. Jadi ini akan jadi 5 square root 3 per, okay, 5 darab 5 sebab dia sama kan. 5 darab 5, 5 kuasa 2. Okay. Kemudian darab dengan square root 3 kuasa 2. Sebab dia sama. So 5 kuasa 2, square root 3 kuasa 2. So dia akan jadi 5 square root 3 over 5 kuasa 2, 25. Darab dengan square root 3 kuasa 2 akan dapat 3. Ini saya permudahkan. 5, 1, 5 darab 3, 15. So square root 3 per 15. Ini saya permudahkan 5 dengan 25. Saya boleh potong jadi 1 per 5. So 5 ni darabkan dengan 3. So saya dapat 15. Atas dia adalah square root 3. Okay. Next. Contoh B. 1 per 7 square root 2 tambah 5 square root 3. Okay, kalau tadi dia single, tunggal macam ni, pecahan tunggal begini. Yang ini denominator dia ada tambah pula. So kalau nak permudahkan dia, kita darab dengan dia punya conjugate set. Conjugate set. So ini juga adalah conjugate set So conjugate set 7 square root 2. Kalau tambah, dia akan jadi tolak pasangan dia. Sorry. 5 square root 3. Ini salah 5 square root 3. So atas pun sama. 7 square root 2 tolak 5 square root 3. Mana saya dapat nilai ini? Saya ambil sama dengan denominator pembawah ni. Cuma saya tukar tambah jadi tolak. So yang atas pun sama. Kita tiru nilai yang bawah ni. Okay, so sebenarnya ini satu. Satu darab dengan nilai asal, saya dapat nilai asal balik. Saya tak ubah pun sebenarnya nilai ini. Saya cuma permudahkan sahaja. So kalau nak permudahkan, kita darab dengan conjugate set dia. Okay, seterusnya. Yang atas darab dengan 1, so saya salin, tolak 5 square root 3. Yang bawah saya combinekan dia, tambah 5 set 3, 1 kurungan lagi 7 square root 2 tolak 5 square root 3. Okay. Kita tahu kalau A tambah B, A tolak B, ini sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, ini sebelum ni memang kita belajar ini. A tambah B, A tolak B adalah bersamaan dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Saya rasa tingkatan 3 kot. Okay. Atau mungkin dalam matematik awak. A tambah B, A tolak B, ini adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, jadi untuk nilai ini, dia akan jadi 7 square root 2 tolak 5 square root 3 per 7 square root 2, okay, A kuasa 2 kan? So ini kuasa 2
tolak dengan 5 square root 3, ini juga adalah kuasa 2. Saya permudahkan, 7 square root 2 tolak 5 square root 3 per dengan 7 kuasa 2, 49. Okay. 49. Square root 2 kuasa 2. Okay, square root 2 kuasa 2. Ini kena tahu tau. Square root 2 kuasa 2. Kalau ada square, ada kuasa 2, dia akan dapat nilai dalam saja. So, ini akan jadi 2 saja. So, yang ini akan jadi square root 2 kuasa 2. So, ini akan jadi 2 sahaja. Tolak 5 kuasa 2, 25. Okay, square root 3 kuasa 2. Square root 3 kuasa 2. Square root dengan 2 hilang. So, yang tinggal hanya 3. Setakat ni sampai sini sebelum saya tukar muka surat, page lain. Boleh faham yang ni? Boleh faham? Setakat ni boleh faham tak sampai sini? Boleh habis lagi ni. Tapi setakat sini, sampai sini boleh faham tak buat masa ni? Faham. Okay. Next. Kita sambung So, tadi 7 square root 2. 7 square root 2 tolak 5 square root 3. Per. Okay. Per. Okay, 49 kali 2. 49 kali 2, 98. Kalau awak guna kalkulator terus tekan dia pun tak apa. 25 kali 3. 25 kali 3 ni 75. So, jawapan dia 7 square root 2 tolak 5 square root 3 per 98 tolak 75, 23. So, ini adalah jawapan akhir dia. Kita dapat memudahkan. Okay, next C. 1 per 2 square root 3 tolak 5 square root 7. Kita nak permudahkan. Kalau nak permudahkan, pembawah dia jangan ada square root. Jangan ada square. Jangan ada set. Jangan ada set. Cara dia, kita darab dengan conjugate set. Conjugate set dia apa? Nombor dia sama, okay, tapi yang beza simbol saja. Kalau sini tolak, ini jadi tambah. Ni pun sama, 2 square root 3 tambah 5 square root 7. Okay, nilai yang sama. So, atas dia darab dengan 1. Kita tulis saja 2 square root 3 tambah 5 square root 7. Okay. Tadi guna yang A tambah B darab dengan A tolak B. Dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, yang ini awak kena ingat. Banyak guna dalam conjugate set. Pendaraban conjugate set. So, ini akan jadi 2 square root 3 kuasa 2. Okay, 2 square root 3 kuasa 2 tolak 5 square root 7 kuasa 2. So, tinggal 2 square root 3 tambah 5 square root 7 per 2 kuasa 2, 4. Square root 3 kuasa 2, square root 3 kuasa 2. Okay, square root 3 kuasa 2. So, ini akan tinggal 3 sahaja. Nombor yang dalam sahaja. Oh, sorry. Square root 3, ni square root ni. Square root 3 kuasa 2. So, ini square root habis dengan kuasa 2. Yang tinggal hanya 3 saja. So, ni akan jadi 3. Tolak 5 kuasa 2, 25. Square root 7, okay, square root 7 kuasa 2. So, square root dengan kuasa 2, ini habis yang tinggal 7 sahaja. So, ini akan darab dengan 7. 2 square root 3 tambah 5 square root 7 per dengan terus kira guna kalkulator. Negatif 163. Okay.
Negatif 163. Tapi pembawah awak tak boleh letak negatif. Salah. Belum dalam bentuk termudah lagi. Jadi jawapan dia adalah negatif letak di luar. Okay, 2 square root 3 tambah 5 square root 7 per 163. Okay. Selesai untuk contoh C. Okay, next. Okay, contoh 15. Rationalize the denominator and simplify. Okay. Okay, denominator dia 1 tolak square root 3. Kita nak permudahkan. So, mesti darab dengan conjugate set. So, conjugate set apa? Untuk soalan ini, apakah conjugate set? Conjugate set dia adalah 1 tambah square root 3. So, atas pun dia akan jadi 1 tambah square root 3. Kenapa tambah? Sebab ini tolak. Bila ni tolak, sini akan jadi tambah. Inilah conjugate set. So, kita darab dengan conjugate set. Set conjugate. So, dia akan jadi okay, 1 tambah square root 3. Okay, ni kuasa 2 ni yang sama ni. So, kuasa 2. Per dengan, okay, ni 1 tolak, 1 tambah. So, dia akan jadi yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini adalah A tambah B, A tolak B. Kita akan guna yang ni. So, ini 1 kuasa 2 tolak square root 3 kuasa 2. Okay. Okay, yang atas ni pula guna apa? Guna cara yang kita dah belajar sebelum ni. A kuasa 2, A kuasa 2. Kalau sini tambah, ini akan jadi tambah 2 darab A darab B. So, dia akan jadi 2AB. Tambah, operasi yang kanan ini sentiasa tambah B kuasa 2. Ni refresh balik ni. Kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay, saya takut awak lupa, saya tulis balik. A tambah B kuasa 2 adalah A squared plus, kita follow sini, kalau ini tambah, ini tambah 2AB. So, 2AB. Ini sentiasa tambah B squared. So, B squared. So, yang ini akan jadi 1 squared is 1 plus, ini sentiasa plus, 2 multiply 1, 2 multiply square root 3. Plus square root 3 squared. So, square root 3 squared. Kalau tak faham terus tanya ya. Okay, 1 kuasa 2 1 tolak square root 3 kuasa 2. Square root 3 kuasa 2. So, square root dengan kuasa 2 habis. So, yang tinggal hanya 3. Okay. Saya permudahkan. 1 tambah 2 square root 3 tambah square root 3 kuasa 2. Ni habis. Square dengan kuasa 2. So, yang tinggal yang dalam 3. So, 1 tolak 3 negatif 2. So, 1 tambah 3, 4 tambah 2 square root 3. Bahagi dengan negatif 2. So, setiap satu saya pecahkan supaya awak tak confuse. Sebab dia per negatif 2 kan. So, kita boleh pecahkan. Separate. So, this is negative 2 plus minus become minus. Ini boleh simplify. So, square root 3. So, 4 divided by negative 2 is negative 2
Plus minus become minus. 2 square root 3 over 2. So cancel. So yang tinggal square root 3 sahaja. Okay, next. Boleh faham contoh 15? Boleh faham ke contoh 15? Boleh. Okay, good. Next. Contoh 16. Okay, write 5 plus square root 7 over 1 plus square root 3 plus 4 minus square root 7 over 1 minus 3. Okay, untuk soalan ini, setiap satu pecahan kita darabkan dengan conjugate. Maknanya left hand side you simplify, right hand side also you simplify. So kita darab dengan conjugate dia. So 5 plus square root 7 over 1 plus square root 3. So darab dengan conjugate. Darab conjugate setiap satu. So ini akan jadi 1 minus, because this is plus, minus square root 3. So ini pun sama, 1 minus square root 3. So ini yang pertama, left hand side. Plus, okay, plus 4 minus square root 7 over 1 minus square root 3. Okay. 4 minus square root 7 over 1 minus square root 3. Nak darab dengan conjugate. So kita darab dengan conjugate. Conjugate dia 1 plus square root 3. Yang ni pun jadi 1 plus square root 3. Okay, darab conjugate. Atas pun darab sama. Okay, permudahkan. Okay, ini akan jadi 5 plus square root 7 multiply 1 minus square root 3. Okay, over. Okay, ini akan jadi 1 square minus square root 3 square. Okay, 1 square minus square root 3 square. Ini yang sama ya, yang A kuasa 2. Guna kaedah yang sama juga. Ini yang A tambah B darab A tolak B. Ini akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ni dia guna ni. Saya guna ni. Untuk yang bawah. Untuk denominator. Okay. So sekarang untuk yang kanan pula. Atas ni sebab dia banyak sangat sebutan. Kita tulis dalam kurungan setiap satu. Ini akan jadi 1 kuasa 2 tolak tambah jadi tolak square root 3 kuasa 2. Okay, dah mudah dah sebab pembawah dia sama. Pembawah dia sama. So, saya kembangkan yang atas. Saya kembangkan yang atas ini. 5 darab 1. 5. Okay, saya kembang yang atas dia. Ini. Ni dengan sini. Okay, 5. Tolak 5 square root 3. Okay, 5 square root 3. Kemudian darab ni pula. Tambah square root 7 darab 1 square root 7. Tambah tolak jadi tolak. Square root 7 darab square root 3. Okey, yang ini hukum set. Square root 7 darab square root 3. So sebenarnya kita boleh darab yang dalam. 7 darab 3 dapat 21. Okay. Selesai yang ini, yang kiri. Ini yang kanan pula. Tambah, okay, buat kurungan. 4 darab 1. Okay, ni 4 darab 1. 4. 4 darab square root 3. So dapat 4 square root 3. Yang ini pula. Square root 7 darab 1. So tolak square root 7. Tolak dengan tambah akan jadi tolak. Square root 7 darab square root 3. Square root 7 darab square root 3. Hukum set. So kita boleh darab yang dalam. So square root 21.
Okay. Per ni 1/2 tolak square root 3/2 akan jadi 3 saja. Sampai sini boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Kemudian saya permudahkan. Saya nak pecahkan dia punya kurungan. Okay. Yang kiri saya salin. Tambah 4 jadi tambah 4. Tambah jadi tambah 4 square root 3. Okay. Tambah tolak jadi tolak. Tambah tolak jadi tolak. Okay. Ini per dengan negatif 2. 1 tolak 3 negatif 2. Okay. Alisa Safia. Okey ke? Okay. Off kan tu mic tu. Kalau jawab baru buka Okey. So 5 tambah 4 9. Okey. 5 tambah 4 9. Ini square root 7. Ini tolak square root 7. 1 tambah 1 tolak. So ni habis. Okey. Kemudian negatif 5. Okey, negatif 5 square root 3. Okey, ni square root 3 tambah 4 square root 3. Saya tak permudahkan lagi. Saya nak letak dekat-dekat bagi awak nampak. So ini tolak square root 21 tolak square root 21 per negatif 2. So ini akan jadi 9. Negatif 5 dia macam ni. Ini benda yang sama ni. Dia macam ni A, sini A. So negatif 5A tambah 4A. Negatif 5A. Negatif 5A tambah 4A. So jawapan dia adalah negatif A. So ini sebenarnya adalah negatif square root 3. Kalau susah sangat awak confuse square root ni, awak gantikan dia dengan A. So negatif 5A tambah 4A. So dapat negatif A. So negatif A. A tadi apa? Square root 3. So tulis square root 3. Tolak, ini nombor yang sama. So ni nombor yang sama. Katakan ni B. Ini B. So negatif B. Katakan negatif B tolak B. Ni akan jadi negatif 2B. Okay, saya anggap square root 21 tu B. So negatif B tolak B. So dia jadi negatif 2B. So negatif 2. B tu apa? B adalah square root 21 per negatif 2. Jadi saya permudahkan. Saya permudahkan. Negatif tak boleh di bawah. Kena letak atas. Negatif 9 tambah sebab negatif so jadi positif square root 3 negatif jadi positif so 2 square root 21 per 2. Saya biarkan pembawah dia 2. Yang ni jangan potong 2 dengan 2 ni jangan potong. Jangan. Sebab saya salin saja di atas, saya hanya tukar operasi saja. Sebab tambah bahagi tolak tolak. Tolak bahagi tolak tambah. Tolak bahagi tolak tambah. Okey, per 2. So, faham contoh 16? Okey. Next, contoh 17. Okey, diberi satu pyramid shaped house. The triangle shape at the front of the house has an area of 20. Okay, area dia
20 square root 3 minus 4 meter square. Length of its base, the base, length of its base is 4 plus 4 square root 3. Determine the height of the triangle at the front of the house in the form A plus B square root 3. Dia nak cari height. Where A and B are rational number. Okay. Dia beri area ni depan dia. Area sini adalah 20 square root 3 minus 4. Base ini adalah 4 plus 4 square root 3. So nak cari apa dia punya tinggi, height, H. So guna rumus triangle, 1 over 2 multiply 4 plus 4 square root 3, 1 over 2 times base times height. This is equal to area. Equal to 20 square root 3 minus 4. Okay. So 4 plus, ini plus 4 square root 3 multiply H. Okay, ini 1/2. Saya tulis balik. Sama dengan 20 square root 3 tolak 4. So ini boleh permudahkan. Ini jadi 2 tambah 2 square root 3. Darab H. Sama dengan 20 square root 3 tolak 4. Jadi saya boleh darabkan, permudahkan. Setengah darab 4, 2. Setengah darab 4, 2. Yang belakang square root 3. Okay. H sama dengan, ni bawa ke kanan jadi bahagi. Okay, dah ada dia punya rational number ni. Kita kena darab dengan conjugate untuk permudahkan. So kita darab dengan conjugate dia. So 2 tolak 2 square root 3, 2 tolak 2 square root 3. Yang mana dapat ni, kita ikut je yang pembawah ni. Cumanya kita tukar simbol. Ni tambah dia jadi tolak. So H sama dengan 20 square root 3 tolak 4. 2 tolak 2 square root 3. So ni akan jadi 2 kuasa 2 tambah tolak jadi tolak. Okay, 2 square root 3 kuasa 2. Ni kuasa 2. Okay. So H sama dengan 20 darab 2. Ni. Okay. 20 darab 2, 40. Square root 3. Ini pula 2 darab 20. Ni tolak tambah darab tolak. Tolak. 20 darab 2, 40. Square root 3 kuasa 2. Square root 3 darab square root 3. So dia jadi 3 sahaja. Okay, square root 3 darab square root 3 jadi 3 sahaja. Kemudian ini pula. 4 darab 2. Negatif 4 darab 2. So negatif 8. Tolak. Tolak. Jadi tambah. 2 darab 4. 8 square root 3. Per. Ni 4 tolak. 2 kuasa 2. 4. Square root 3 kuasa 2. Jadi 3. Okay. Takat ni. Sampai sini boleh faham ke? Takat ni boleh faham ke? Boleh. Okay. Kita nak permudahkan. Set kalau permudahkan memang panjang sikit lah. Saya punya cara mungkin panjang sikit daripada textbook sebab saya terang salah satu.
Okay, nanti jangan ada yang kata kenapa cara cikgu panjang. Sebab saya terang satu-satu. So H sama dengan, okay, tadi set yang sama, square root 3, square root 3, 48. So 40 tambah 8. So dia jadi 48 set 3. So ini akan jadi 48 set 3. Kemudian ini negatif 40 darab 3. Negatif 120 tolak 8. Negatif 120 tolak 8. So negatif 128. Per dengan okay, 4 tolak 12. 4 tolak 12. Negatif 8. So negatif 8. Jadi jawapan kita H sama dengan, saya pecahkan dia. Ini kena semua orang mesti tahu pecahkan ini. Dia per semua. Jadi dia per setiap satu. So H sama dengan negatif 6 square root 3 tolak-tolak jadi tambah 128 bagi 8, 16. Saya boleh tulis cantik lagi 16 tolak 6 square root 3. So tadi dia tanya, dia suruh bagi jawapan dalam A, bentuk A tambah B square root 3. Dia suruh bagi jawapan dalam bentuk ni. Inilah jawapan kita. Maknanya kalau soalan dia tanya A berapa? So A equal to 16. B berapa? B equal to negative 6. Okay. Tapi dia tak tanya A, B. Dia suruh bagi jawapan dalam bentuk ini saja. So inilah jawapan dia. H sama dengan 16 tolak 6 square root 3. Setakat ni boleh faham? Contoh 17. Boleh. Okay. Next. Boleh tak saya sambung lagi satu contoh je? Contoh 18. Satu je Boleh lagi. cikgu. Boleh Contoh 18. Solve. Soalan dia suruh solve, selesaikan. X tolak 4 square root X tambah 3 sama dengan 0. Solve, selesaikan. Bila selesaikan maksudnya dia nak cari nilai unknown, nilai X. Apakah nilai X? So kita buat kurungan, 2 kurungan. Dia ada set dia melibatkan set. So dalam kurungan kita mesti ada set. Macam mana dapat X? Dia adalah hasil pendaraban X darab set. Set X darab set X. Okay. Set X kuasa 2 ini akan dapat X. Ingat yang ni, bila ada square root, ada square, dia akan dapat yang dalam sahaja. Ni ingat. Ini kena ingat. Kadang-kadang dalam dia nombor. Sama tadi, kita banyak jumpa ni. So, saya nak wujudkan X. So, ini mesti square root X, square root X. Kemudian, kita tengok belakang pula. Okay, kita tengok belakang. Ni factorization factorize. 3. So 3 adalah hasil daripada 1 darab 3. So sini 1, sini 3. Mana-mana pun boleh. Okay. Dia nak ini positif. So kalau 3 dia mesti sama ada positif 1 darab positif 3. Okay, positif 1 darab positif 3. Atau 3 ini boleh juga dapat daripada negatif 1 darab dengan negatif 3. Dua cara. 3 ini boleh dapat daripada positif 1 darab positif 3 atau 3 ini boleh dapat daripada negatif 1 darab negatif 3. Jadi kalau kita lihat di sini yang mana kita punya combination dapat negatif 4. Kita nak relatekan. Yang mana dapat negatif 4? So tentulah yang bawah ni. Negatif 1 tambah negatif 3 walaupun sini darab. Okay. So negatif 1 tambah negatif 3 akan dapat negatif 4. Jadi kita akan tulis negatif 1 di sini, negatif 3 di sini.
Boleh faham tak pemfakturan ini? Setakat ni. Sebelum ni kan awak biasa guna kalkulator kan? Sebenarnya inilah cara pemfakturan tanpa menggunakan kalkulator. Boleh faham tak setakat ni? Faham tak? InsyaAllah boleh lah kot. Faham. Okey, Rohni boleh faham. Alisha, nanti kalau tak faham cuba tengok balik Okey. Okay, sebelum saya sambung Sebelum saya sambung. Contoh yang ini. X. Tolak 10 square root. Sorry, bukan. X tolak 7 square root X. Okay. Tambah 10. Okay. Tengok yang ni. Kita cuba. X ini adalah hasil darab daripada square root X darab square root X. Okay. Sama dengan kosong 10. Okay, tengok sini 10 adalah berkemungkinan hasil darab. 10 ni boleh banyak. 10 boleh 1 darab 10, 2 darab 5, apa lagi? 2 ni. 2 ni. Tapi kita boleh pecahkan dia sama ada, sebab kita nak positif 10 kan. Dia boleh jadi positif 1 darab positif 10 atau negatif 1 darab negatif 10. Untuk yang ini, dia mungkin positif 2 darab positif 5, negatif 2 darab negatif 5. Dia boleh jadi 2 ni, setiap pecahan 2. Okey. Sebelum kita ambil yang mana satu bahagian dia, atas ke bawah pemfakturan dia, awak tengok nombor mana yang bila kita combine dapat 7, yang dapat tengah ni. 1 dengan 10 ke 2 dengan 5? So mestilah 2 dengan 5 kan? Kalau kita combine dapat 7. Combine macam mana? Daripada sini kita pilih pula. So tadi kita pilih 2, 5 sebab dia ada kaitan dengan 7. Jadi sekarang kita nak pilih sama ada kedua-dua dia positif atau kedua-dua negatif. Macam mana saya tahu kedua-dua positif dengan kedua-dua negatif? Daripada positif 10 ni. Nak dapatkan positif 10, saya kena jadikan positif darab positif atau negatif darab negatif. Jadi sekarang saya lihat, sini adalah negatif 7x. So mana satu yang mungkin? Tambah 2. Ini asal dia darab lah. Tapi yang darab ni untuk nilai yang belakang ni. Untuk nilai yang tengah, dia akan guna operasi tambah atau tolak. Jadi yang mana satu yang mungkin? Negatif 2 tambah negatif 5 atau negatif 2 tambah negatif 5. Semestinya yang bawah ni. Negatif 2 dengan negatif 5. Negatif 2 tambah negatif 5 dapat negatif 7. Sebab itulah kita punya sini negatif 2, sini negatif 5. Bila saya expand, square root x dapat x. Okay, ni darab dapat x. Kemudian darab sini. Negatif 5 square root x. Okay, negatif 5 square root x. Okay, yang ini. Itu ni pula. Tolak 2 square root x. Okay, tolak 2 square root x. Ini akan dapat hasil dia adalah negatif 7 square root x. Sama dengan yang tengah ni. Tu hasil dia. Kemudian negatif 2 darab negatif 5 dapat positif 10. Sebab tu pemfakturan kita dapat yang ni. Boleh faham? Alisa faham tak yang ni? Ya, faham. Dia samalah macam ni tadi. Okay? Samalah macam ni. So sekarang dah faham Alisa? Dah. Alhamdulillah. Saya harap yang lain pun boleh faham Tak faham nanti tanya. Okay. Sekarang kita buat zero product. Square root x tolak 1 sama dengan kosong. Kita pecahkan.
Square root X tolak 3 sama dengan kosong. Okay. So square root X sama dengan 1. Ini square root X sama dengan 3. Kita nak X sahaja. So kita kena buat kuasa 2 kedua-dua belah. So ini akan dapat X sama dengan 1. Okay, lagi satu jawapan. Kita kuasakan 2 kedua-dua belah. Dia akan dapat X saja sama dengan 9. Jadi jawapan kita X sama dengan 1. X sama dengan 9. Jadi faham ke example 18? Semua orang boleh faham ke example 18? Faham. Faham Faham. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekejap. Ada. Sekejap